Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan kurniaannya. Seterusnya salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda, para sahabat baginda, isteri-isteri baginda, seterusnya kepada pengikut-pengikut baginda sehinggalah ke hari kebangkitan. Jadi alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah kita dipertemukan sekali lagi. Seperti biasa insya-Allah kita akan lanjutkan pengajian kita dan kita menggunakan kitab Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibn Idris. Baik. Jadi pada kuliah yang minggu lepas kita dah baca muqaddimah bagi kitab Yaqutun Nafis. Baik, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung, iaitu musannif dalam kitab beliau memberitahu kepada kita bahawasanya sesiapa yang berkehendak untuk menuntut apa-apa ilmu dalam apa-apa bidang ilmu pun, maka hendaklah mereka itu mengetahui 10 perkara sebelum memulakan menuntut ilmu. Sama ada ilmu fiqh, kena tahu 10 perkara dahulu, ataupun ilmu hadis, kena tahu 10 perkara dahulu, ataupun ilmu tafsir pun kena tahu 10 perkara dahulu, ilmu tasawuf pun kena tahu 10 perkara dahulu. Jadi segala bidang ilmu kena mengetahui 10 perkara bagi orang yang nak menuntutnya, nak memahaminya. Kerana apa 10 perkara ini dituntut sebelum segala ilmu? Kerana kita dalam mengaji, dalam menuntut ilmu kita nak faham betul, kita nak kefahaman yang betul dan jelas. Baik, sebelum kita masuk kepada kefahaman yang lebih lanjut dan yang lebih jelas, kita kena faham dahulu sebelum tu dengan kefahaman yang umum, yang am, tentang apa ni bidang ilmu yang kita akan masuk. Jadi contoh ilmu fiqh. Jadi kita tak tahu apa fiqh tu sebenarnya, apa yang nak diceritakan, daripada mana. Jadi untuk pengetahuan secara umum, hendaklah kita mengetahui 10 perkara dahulu. Selepas itu, di bawah kita akan belajar secara lebih detail, secara lebih terperinci. Baik, boleh baca. Ya, wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faqala Syekh Musannif al-Imam Habib Ahmad bin Umar الشافعي الحضرمي الشافعي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبأسراره وبأسراركم في الدارين آمين. واعلم أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئ الأشرة وهي حد. Jadi yang bagi ini saya digalakkan atas setiap orang yang nak syari', atas setiap orang yang nak memulakan pengajiannya, menuntut ilmunya, mengetahui 10 perkara. Dan yang meminta Al-Habib pengarang Yaqutun Nafis ini
ya, Habib Ahmad bin Umar ni yang minta dia kalang, iaitu Syekhnya sendiri, iaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatibi. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatibi, beliau sendiri menuntut, ya, minta kepada anak muridnya itu untuk mengarang satu kitab yang menghimpunkan tajuk-tajuk dalam fiqh ni, dan setiap tajuk itu ada ta'rif dari segi bahasa dan dari segi istilah. Habib Abdullah Syatibi ini dia adalah mudir pengetua kalau Rubat Tarim di Hadramaut tu, Rubat Tarim. Antara tenaga pengajar yang terbesarnya ketika itu ni pengarang kitab, pengarang kitab Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatibi. Baik, terus وهي حده وموضوعه وفائدته ومسائله واسمه واستمداده وحكم الشارع فيه نسبته إلى سائر العلوم وفضله ووادعه. Dari 10 perkara, setiap 10 musannif akan terangkan satu persatu. Ya, setiap 10 satu persatu. Hadduhu, hadduhu dikatakan ta'rif dia, ta'rif hakikat fiqh apa dia, ta'rif fiqh apa dia, akan diterangkan oleh musannif satu persatu. Musannif akan ulang kembali perkataan-perkataan ini. Apa selepasnya? والفن الذي نحن بصدده الفقه فحده العلم. Dan al-fan alladhi nahnu bisadadihi al-fiqh, ya, bidang ilmu yang kami di hadapannya ini iaitu fiqh. Maksud kami yang nak mempelajarinya ni ialah ilmu apa? Ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Baik, kita pertama sekali nak mengetahui tentang ta'rif ilmu fiqh. Apakah ilmu fiqh yang sebenar? Definisi yang dikatakan sini, definisi, ta'rif, hakikat ilmu fiqh apa dia? Fahaddu, haddu ni hakikat ilmu fiqh, gambaran hakikat ilmu fiqh apa dia? Ayo. فحده علم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها تفصيليات. Jadi setiap perkara itu ada hakikatnya. Seperti manusia, apa hakikat manusia? Hakikat manusia ialah hayawanun natiq, ialah hayawan yang berakal. Jadi setiap hayawan yang berakal ada atas muka bumi itu manusia. Manusia itu. Kalau selain daripada itu, hayawan yang tidak berakal itu bukan manusia. Jadi apabila terhimpun dua, hayawan yang berakal, maka ketahuilah dia manusia. Begitu juga setiap bidang fiqh, bidang ilmu itu seperti fiqh, hadis, tafsir, ada ta'rifnya tersendiri. Dengan kita mengetahui ta'rif ini, hakikatnya kita akan mengetahui apakah hakikat zat yang ditarifkan itu, yang digambarkan itu. Jadi dengan kita mengetahui ta'rif ini, kita akan mengetahui apakah fiqh yang sebenar. Kalau kita dapat mengetahui, kita akan ada insaf. Kalau kita dapat tahu fiqh yang sebenar, kita akan ada sifat insaf, sifat sedar diri. Kita akan ada sifat sedar diri, dan kita akan ada sifat tawaduk, sikit rendah diri. Kalau kita tahu hakikat fiqh yang sebenar, yang akan dijelaskan oleh musannif kat sini. Baik, kata al-ilmu bil ahkam. Tengok ya, al-ilmu bil ahkam. Ilmu ni ialah mengetahui, mengetahui sesuatu perkara dengan ada sandaran, itu dipanggil ilmu. Kita mengetahui satu perkara dengan ada sandaran, kita kata itu ilmu. Kita tahu contoh, ya, kita mengetahui bahawasanya ni keras. Sebab apa? Sebab dia kayu. Ilmu. Kita mengetahui, ya, sesuatu perkara, contoh seperti apa? Yang penting mengetahui suatu perkara, sesuatu zat dengan ada sandaran, itu dipanggil ilmu. Dipanggil ilmu. Tapi kalau mengetahui sesuatu perkara tanpa ada sandaran, itu tak dipanggil ilmu sebenarnya. Tidak dipanggil ilmu. Dipanggil apa? Baik, nanti akan datang. Baik, al-ilmu, mengetahui sesuatu perkara dengan ada dalil, dengan ada bukti, dengan ada sandaran yang kuat.
Maksud ilmu kat sini ialah mengetahui walaupun dengan secara sangkaan. Mengetahui walaupun dengan cara sangkaan. Tidak 100%, tapi 90%. 80% kita mengetahui hakikat sesuatu itu sudah dikatakan al-ilm. Ya. Baik, sebab apa? Kita akan tahu rahsia dia bagaimana. Kita mengetahui al-ilmu bil ahkam, dengan hukum hakam. Kita tahu hukum hakam. Jadi fiqh ni ialah mengetahui hukum hakam. Ya, bukan mengetahui selain daripada hukum hakam. Contoh apa selain daripada hukum hakam? Contoh mengetahui zat sesuatu, mengetahui sifat sesuatu. Ni apa ni? Putih. Tahu dah tu. Jadi adakah faham kita terhadap perkara yang berwarna putih itu dipanggil fiqh? Tidak dipanggil fiqh. Ataupun mengetahui zat. Saya tahu kawan saya macam ni. Adakah pengetahuan kita terhadap kawan kita dipanggil fiqh? Tidak dipanggil fiqh. Kita tahu anak-anak kita, tahu mak ayah kita, tahu tempat kerja kita, tahu tempat sana sini walaupun tak pakai Waze. Faham tak? Jadi itu tak panggil fiqh. Itu panggil tahu saja. Tak panggil fiqh. Sebab dia mengetahui tentang zat tapi bukan hukum hakam. Baik. Tapi kalau mengetahui hukum hakam ni 5 lah. Yang ma'ruf itu wajib, ya, sunnah, haram, makruh, mubah, khilaful aula termasuk. Mengetahui hukum ni, itu dipanggil fiqh. Baik. Hukum pula, ini qaid pertama. Mengetahui hukum. Qaid yang kedua iaitu syar'iyah, hukum-hukum syarak. Mengetahui hukum-hukum syarak, bukan mengetahui hukum selain syarak, tidak. Ada hukum selain syarak. Ya. Kalau kita masuk dalam bidang ilmu mantiq ataupun ilmu tauhid, ya, mereka akan menerangkan hukum ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranya hukum akal. Antaranya hukum adat. Baik, jadi seorang tu mengetahui hukum akal. Contoh 1 tambah 1 2, dia tahu kan? Tahu dengan dalil waktu sebab 1 tambah 1 tu jadi 2 tu. Jadi adakah pengetahuan dia terhadap hukum akal ini dipanggil fiqh? Tidak dipanggil fiqh. Ataupun pengetahuan tentang hukum adat. Apakah adat di kampung ni? Contohnya, ataupun sebagai contoh yang diberi oleh ulama tauhid, iaitu pisau, ya, hukum adatnya memotong, hukum adat, ya. Tak ada kuasa pun tapi adat dia sebegitu. Bila bersentuh dengan apa-apa yang boleh dipotong, maka terpotonglah dengan sebab pisau. Api adat dia membakar, adat macam tu, ya. Sebab tak pernah pun berlaku sebaliknya, melainkan masa-masa yang sangat sikit kalau berlaku sebelum apa ni sebaliknya, api tak membakar, jarang sangat. Ataupun pisau tak memotong kalau dia tajam, jarang sangat. Ini hukum adat. Kalau kita tahu pisau memotong, api itu membakar. Sebab tu kalau kita nak habiskan sampah, nak hanyutkan sampah, kita pergi kat bakar api, bakar sampah, pergi kat pisau potong-potong sampah. Tak, kita mengetahui sebab bahawasanya api ini secara adatnya membakar. Baik. Kita mengetahui tentang hukum adat tak dinamakan fiqhun, tidak. Bahkan dinamakan fiqh kita mengetahui hukum syariat. Hukum syariat, wajib, sunat, mandub, makruh, khilaful aula, haram, itu baru tahu. Baik, ini qaid yang kedua. Qaid yang ketiga iaitu al-amaliyah. Al-amaliyah, mengetahui hukum. Hukum pula hukum syariat. Hukum syariat yang berbentuk amaliyah, pekerjaan. Iaitu pekerjaan. Jadi kalau kita tahu hukum syarak yang berbentuk pekerjaan, itu dinamakan fahaman kita terhadap perkara itu fiqhun, dinamakan fiqh. Tapi kalau tidak, contoh hukum syariat tapi dia bukan berbentuk pekerjaan, tapi berbentuk i'tiqad. Berbentuk apa? I'tiqad, pegangan hati, bukan pekerjaan dengan anggota ni, tidak. Bahkan pegangan hati.
Kita tahu iman tu wajib, betul, hukum syariat, tapi adakah dia berbentuk amaliyah? Kita kena buat, tidak? Bahkan i'tiqad di dalam hati. Kalau kita mengetahui bahawasanya Allah itu satu, Allah itu mendengar, Allah itu berkata-kata, Allah itu begini begitu. Jadi pengetahuan kita terhadap itu walaupun dipanggil hukum syariat, tapi dia berbentuk i'tiqadiyah, pegangan hati, bukan berbentuk amaliyah. Pekerjaan, bukan pekerjaan. Bahkan amalan dalaman itu tidak dipanggil fahaman terhadap fiqh, tidak. Bahkan dipanggil muwahhid pula, ilmu tauhid. Baik. Seterusnya kaid yang keempat. Yang keempat al-muktasab. Al-muktasab. Al-muktasabu. Muktasab ni diambil. Diambil, dikeluarkan. Jadi ilmu kita terhadap hukum-hukum syariat yang berbentuk pekerjaan ini ialah ilmu yang dicari, yang orang kata apa, yang dimunculkan. Maksudnya pengetahuan kita ini pasti ada sandaran sebelum ni. Sebelum ni kita tak tahu. Lepas tu jadi tahu. Jadi ilmu kita ni ialah ilmu yang dicari, bukan ilmu wahbi. Wahbi ni ilmu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan selain daripada mereka mengetahui tentang hukum hakam. Hukum hakam syariah berbentuk pekerjaan, tapi pengetahuan mereka tu adakah mereka lahir tiba-tiba tahu, dapat wahbi? Tidak. Sudah pasti mereka belajar. Tu. Jadi kat muktasab ni ialah ilmu yang dipelajari, baru ada ilmu tu. Jadi mereka pelajari, sama ada belajar dalam tempoh yang singkat ataupun tempoh lama, ikutlah. Yang penting ilmu tu dicari, bukan ilmu wahbi, tidak. Baik. Al-muktasab, ilmu ni diambil, pengetahuan tentang hukum hakam ni diambil daripada mana? Yang kelima, min adillatiha tafsiliyah, diambil daripada bukti-bukti dan sandaran-sandaran yang terperinci. Tafsil ni terperinci, adillah ni dalil-dalil dan bukti. Pengetahuan tentang ilmu fiqh ni ia bukan datang secara wahbi, diberi begitu sahaja, tapi dengan mempelajari, belajar. Dengan belajar, lepas tu belajar ambil daripada mana? Adakah ambil daripada kitab-kitab? Tidak. Ambil daripada karangan risalah-risalah? Pun tidak. Ambil daripada mulut-mulut guru? Pun tidak. Ambil kat mana? Ambil daripada adillatihah tafsiliyah, ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Bukan ambil daripada mulut guru semasa ketika dia nak mengeluarkan hukum. Tidak. Bahkan ambil terus daripada Al-Quran dan Sunnah secara terperinci. Contoh terperinci, contoh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus salah. Wa aqimus salah. Baik. Wa aqimus salah, dirikanlah oleh kalian akan sembahyang. Baik, terjemahan yang zahir. Baik, mana perinciannya? Bolehkah seseorang itu datang dan duduk depan Quran, wa aqimus salah, wajib? Dapat jawapan? Tak, itu dalil bukan perinci itu. Tengok dalil bagaimana mereka nak mengambil solat itu wajib. Betul daripada wa aqimus solat, tapi bukan setakat memandang lepas tu tahu hukum. Tidak. Sebab Allah suruh. Dah macam tu, tidak. Dia kena ada kaedah-kaedah. Jadi mereka berkata sebeginilah bentuk gambaran yang ringkasnya. Kita tengok Al-Quran, wa aqimus solat. Baik. Aqimu ini ialah rujuk kepada kaedah, antaranya ilmu nahwu, fi'lu amri. Fi'il amr. Tak cukup setakat tu fi'il amr, rujuk kepada ilmu usulul fiqh, al-amru lil wujub. Apa-apa perintah Tuhan, perintah Nabi,
itu secara itlak tanpa ada qaid apa-apa dikatakan untuk mewajibkan, bukan untuk mensunnahkan atau untuk menggalakkan begitu saja, tidak. Ini untuk mewajibkan. Sekira-kira kalau tak lakukan berdosa. Kat mana kita ambil? Bukan dalam ilmu nahwu, ilmu usul fiqh, tapi fi'il amr dalam ilmu nahwu. Ini kaedah yang perlu diraihkan sebelum nak keluarkan solat tu wajib. Beberapa ilmu bidang yang perlu dirujuk dan kembali. Jadi dengan perincian ini akan tersimpullah hukum bahawasanya solat itu wajib. Itu secara ringkas ya, solat mana jelas dalam Al-Quran kata wajib, dalam hadis ya. Banyak lagi benda-benda yang lain ya, yang berkait dengan benda-benda yang ijtihad ni, lagi luas. Baik, daripada sini seseorang itu mengetahui hukum hakam syariat, adakah dipanggil fahaman itu fiqhun? Ya, kalau dia faham daripada Quran dan Sunnah. Seperti siapa? Tidak lain dan tidak bukan melainkan ulama yang mujtahid. Satu. Jadi Imam Syafi'i lah dipanggil fahamannya terhadap Quran Sunnah dipanggil fiqh. Imam Syafi'i tahu solat wajib, tahu witir sunat, fahaman mereka dipanggil fiqh. Kita pun tahu witir wajib tapi tak panggil fiqh. Imam Abu Hanifah pengetahuan terhadap witir wajib, Imam Hanifah witir wajib, dipanggil fiqh sebab faham daripada Quran dan Sunnah. Tapi kita tahu juga, tapi sebab apa tak panggil fiqh? Sebab fahaman kita daripada mulut-mulut guru, fahaman kita daripada kitab-kitab, daripada pengajian halaqah, dapat kefahaman macam tu. Tapi fahaman mereka ni ulama yang mujtahidin sebelum 300 ya, kurun yang keempat, sebelum kurun keempat, mereka ni faham tapi direct daripada Quran dan Sunnah. Bagaimana tu? Susah. Ya, memang susah. Jadi kat sini kita ada insaf, kita ada kesedaran. Ya, walaupun kita alim setara mana pun, ya, walaupun kita faham setara mana, rupanya fahaman kita terhadap hukum syariat tak panggil fiqh, tak panggil fiqh. Tapi dia panggil apa? Ulama kata dia panggil al-ilmu bil ahkam. Kita tahu ilmu, kita mengetahui hukum hakam, cukuplah. Ya. Jadi apabila fahaman kita tak dipanggil fiqhun, maka kita ni tidak disifatkan dengan faqihun. Itu kalau nak ikut istilah. Jadi kalaulah seseorang itu diistilahkan, dipanggil sebagai faqih dan dia bukan orang yang mujtahid, maka di situ majaz, bukan hakikat. Dia bukan hakikat, sebagai majaz. Ini menurut istilah ya. Dan baik ramai ulama-ulama yang tidak mujtahid tapi alim dalam bidang hukum hakam dan dipanggil faqih, betul. Itu ialah majaz. Ya. Kalau yang sebenar mengikut kaedah ilmu tidak dipanggil alim. Oh, dia alim. Dia alim. Alim dalam bidang apa? Fiqh, masya-Allah. Ini alim dalam bidang hadis. Ini alim dalam bidang, masya-Allah, tafsir. Baik. Itu semua itu majaz. Majaz. Bukan hakikat. Dah sampai zaman sekarang lagi-lagi lah ya. Ya, zaman dulu pun dah dikatakan majaz. Yang orang zaman sekarang walaupun untuk ilmu ya, tapi kefahaman mereka bukanlah seperti mana kefahaman ulama-ulama yang besar-besar, yang hebat. Ini akan menyatakan kita bahawa kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi di sini kena ada insaf. Jadi tak bolehlah kita lepas faham satu buah dua kitab nak tolak dah mazhab ya. Nak kritik yang ni, yang tu, yang ni. Jadi tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Baik. Ini baru takrif ilmu fiqh. Tak masuk yang kedua lagi. Baik. Kita baca setakat yang sempat, insya-Allah, sebab kelas banyak lagi, insya-Allah. Baik, setakat yang sempat. Ke nak insya-Allah pendek-pendek. Macam ni okey? Macam ni. Ya, jelaslah, insya-Allah. Baik. Nak azan ke, Bu? Tak lewat. Baik. Jadi ni kita faham, rupanya kita dah tahu semayang witir sunat, duha sunat, yang ni baik apa ni, jual beli sah, yang ni kalau nazar hukum macam ni, rupanya kita alim dengan hukum hakam je, tak
panggil kita ni faqih yang sebenarnya. Walaupun boleh dikatakan faqih, tapi itu majaz. Kita kena tahu, jangan kita kalau dah ni sebagai faqih, masya-Allah, dah dia terangkat tak turun-turun. Ya, tak turun-turun dah. Ya, langgar batu pun tak sedar, semua biar tak mati. Tak, jangan ya. Jadi kita fahamlah. Sebab orang yang ada insaf, yang itulah insya-Allah ilmunya yang akan memandunya ke jalan yang lurus. Ya. Baik. Yang keduanya, jadi ini definisi ilmu fiqh. Jadi rupa-rupanya yang dipanggil faqih yang sebenar, yang fahamannya terhadap hukum hakam fiqh, itu dipanggil ulama mujtahid sahaja. Baik. Seterusnya yang kedua, iaitu maudhu'. Maudhu'. Ilmu fiqh ni nak letak kat mana? Ilmu fiqh, kalau ilmu nahwu kita letak kat bahasa Arab. Perkataan-perkataan bahasa Arab, alfazul Arabiyah. Tapi kalau ilmu tauhid pula, kita letakkan kepada perbahasan yang berkait dengan zat dan sifat Allah. Baik, kalau ilmu fiqh nak letak kat mana? Dia kata kat sini, wa mawdu'. Tempat yang bergantung ilmu fiqh ini. Tempat letak ilmu fiqh kat mana perbahasan sebenarnya, iaitu af'alul mukallafin. Itu sebab ya, pekerjaan, perbuatan, pergerakan orang-orang yang mukallaf. Kita sejak baligh sampailah ke mati, setiap pergerakan kita tu mesti confirm ada hukum. Memang kita hidup ni dengan fiqh sampai mati. Setiap pergerakan mukallaf mesti ada hukum. Tak kira lah dia gerak. Contoh anak pusing sini, ada hukum. Anak duduk tidur dalam kelas macam ni, ada hukum juga. Ya, anak tutup kitab pun ada hukum. Semua perbuatan yang bergerak, apabila bergerak saja mukallaf, hukum ada. Sampai mati nanti. Anak masak ada hukum, anak tolong orang ada hukum, tidur ada hukum, semua ada hukum. Itu. Jadi ilmu fiqh ni perbahasan dia berkait dengan pekerjaan dan pergerakan orang mukallaf. Kalau yang tak mukallaf, tak adalah macam budak yang tak baligh. Tak adalah, tak ada kita kata wajib, sunnah, tak ada. Tapi lepas balik, setiap pergerakan ada hukum. Dan yang ketiganya, yang ketiga, apa faedah daripada mempelajari ilmu fiqh? Apa faedah daripada mempelajari ilmu fiqh? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu dia. Dia melaksanakan segala perintah, yakni Allah, wajtinabun nawahi, dan menghindari segala larangan dan tegahan. Itu faedah ilmu fiqh ni. Tahu buat ibadat, maka di situ kita akan laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Yang sahih kita buat, yang batil kita tinggal. Wuduk yang tak cukup syarat kita tinggal, wuduk yang cukup syarat itu kita buat, kita laksanakan perintah Allah. Dan kita boleh juga lari dan jauhi diri daripada larangan Allah dalam bab muamalat. Apa yang haram kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab kita tahu ilmu fiqh. Dalam bab munakahat yang tak sah ni, yang nikah yang tak sah kita tinggal, kita ambil cara yang sah. Itu sebab apa semua tu? Faedah belum. Faedah ni terhasil daripada pengetahuan tentang ilmu fiqh. Kalau tak tahu, tanya orang yang tanya orang yang tahu. Baik, yang keempat, rupanya memang ilmu fiqh ni menyelamatkan manusia dunia akhirat. Dunia akhirat, menyelamatkan manusia dunia akhirat. Jadi tak boleh kita tak nak pelajari ilmu fiqh, tak boleh, memang tak boleh. Sebab kita hidup kat dunia ni mazra'ah al-akhirah. Ia untuk buat kerja, tanam benda baik, insya-Allah akan hasil benda baik di akhirat. Sebelum akhirat kubur ni. Macam hadis yang Al-Faqir sebut pada kuliah sebelum ni. Baik, yang keempatnya wa masailuhu, dan apa ni perbicaraan atau perbahasan lah. Perbahasan dalam ilmu fiqh ni apa je? Dia kata hiyal qadaya allati tudhkaru fihi, ialah qadaya ni ialah masalah-masalah, tajuk-tajuk yang disebut dalam kitab. Itulah masalah-masalah dia, seperti bab solat, bab wuduk, yang itulah kita akan belajar. Masailu dipanggil, perbahasan-perbahasannya. Baik, seterusnya yang kelima, wasmuhu. Apa nama ilmu yang membicarakan tentang hukum hakam syariat? Nama dia ilmu fiqh. Nama dia apa? Ilmu fiqh. Ilmu faham hukum hakam. Ilmu, sebab al-fiqh dari segi bahasa Arabnya al-fahm, ialah kita memahami sesuatu, dipanggil fiqh dari segi bahasa. Ada ulama yang mengatakan kita memahami benda yang susah baru dipanggil fiqh. Macam kita tahu ilmu ni kan susah nak faham tu. Lepas kita faham tu, barulah dia panggil fiqh. Itu ulama bahasa sebut.
Tapi kalau ulama istilah tadi kita tahu dah, pengetahuan tentang hakam tak panggil fiqh, melainkan yang faham itu ulama mujtahid. Itu istilah. Dari segi bahasa lebih umum. Jadi dari segi bahasa kita ni kalau faham sembahyang witir sunat, sembahyang duha sunat, dipanggil fiqh lah. Itu segi bahasa. Sebab segi bahasa ni lebih umum. Tapi kalau nak masuk pada istilah, kaedah yang ulama letakkan, tak panggil fiqh. Baik, nama-nama dia ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Fiqh ni ialah masdar lah. Apa fi'il madhi dia? Faqiha. Maksudnya fahima. Faham. Dan madhi dia boleh dikatakan faqaha juga. Tadi faqiha boleh dikatakan faqaha, fathahkan qaf. Tadi kita kasrahkan qaf, faqiha, maksud dia fahima. Tapi kalau kita kata madhi dia faqaha, makna dia apa? Makna dia kita faham melebihi orang lain. Ada maksud tambah lagi. Kita faham, pahaman kita tu melebihi orang lain, itu dipanggil faqiha. Tapi kalau sama, tak, masih dipanggil faqiha. Kalau dah lebih, kita panggil faqaha. Baik, yang ketiga faquha. Naik dhammah pula. Ni makna dia lebih dahsyat lagi. Iaitu ilmu fiqh ni dah jadi darah daging dia. Dah jadi darah daging. Maksudnya memang orang kata dah selalu sangat ilmu fiqh ni. Nak bagi hukum tu senang sangat. Macam kita kata 4 tambah 4 8. 1 tambah 1 2, macam tu kita jawab. Sebab dia dah berkecimpung dalam ilmu fiqh ni sekian lama. Wow, dah tiap-tiap hari fiqh. Siang malam fiqh. Jadi kalau orang tanya senang je, tu macam ni. Ni hukum macam ni. Tu macam tu. Dia alim tapi tak panggil faqih lah yang sebenar lagi. Walaupun najaz dipanggil faqih. Baik. Ilmu fiqh. Baik, seterusnya yang keenam. Ilmu fiqh ini diambil daripada mana? Diistimbatkan dari mana? Sebab setiap bidang ilmu, kalau diambil daripada akal fikiran manusia, tak payah. Sebab akan berbeza nanti. Tak, ni diambil daripada mana ni? Ilmu ni wastimdaduhu, diambil daripada tempat pengambilan dia minal kitab. Tengok tu, minal kitab Al-Quran dan sunnah dan ijma' dan qiyas. Ijma' ulama, sepakat ulama, dan qiyas, iaitu mengiaskan sesuatu masalah yang tak ada dinaskan kepada masalah yang telah dinaskan dengan perbahasan perinci di dalam usulul fiqh. Usul al-fiqh. Kesimpulannya yang sebenarnya diambil daripada kitab dan sunnah. Adapun ijma' dan qiyas, setengah kitab tak sebut. Sebab apa? Sebab dua-dua ni pun terbina atas kitab dan sunnah. Ulama kalau mereka sepakat atas sesuatu hukum, dipanggil ijma' dengan syarat-syaratnya. Baik, hukum yang mereka sepakati ini diambil daripada mana? Sunnah ataupun Al-Quran. Sebab apa tak terus kata ni Quran cakap macam tak? Sebab benda tu tak sharih. Itu sebab mereka kena sepakat. Jadi setiap orang istinbat. Lepas tu tengok cuba sepakat. Dia kata sepakat tak? Jadi mereka sepakat sebab benda tu tak sharih. Jadi ada khilaf. Tengok, baik, ada khilaf. Satu-satu pendapat yang mana kalau disepakati oleh ramai dan majoriti ulama pada zaman itu dipanggil ijma'. Asalnya terbina daripada Al-Quran juga. Begitu juga qiyas, kita qiyaskan masalah ini dengan masalah ini. Pun asal dia Quran sebut al-khamru haram. Baik, tiba-tiba datang benda selain daripada khamr yang memabukkan juga. Kadang-kadang benda tu lebih mabuk daripada khamr kadang. Baik, takkan kita kata halal, kita qiyaskan dengan khamr dengan syarat-syarat. Daripada mana ni? Adakah daripada sahaja akal fikiran mereka? Tidak. Landasan ambil Quran sunnah juga. Di semuanya hakikatnya kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi fiqh ni ulama kata zubdah, kesimpulan Quran dan sunnah. Itu fiqh.
Berkata sebahagian ulama, fiqh ni ialah kesimpulan Quran dan Sunnah. Tu fiqh. Itulah fiqh. Ya, seperti mana ulama kata, ayat yang membicarakan tentang hukum hakam saja dalam Quran ada 500 ayat. 500 tu yang mereka kira, ada lebih lagi ulama kata. Baik, seterusnya yang ketujuh, apa hukum mengaji ilmu fiqh? Wajib ke sunat ke macam mana? Hukum mengaji ilmu fiqh. Bagi yang tak tahu langsung, bagi yang tak tahu langsung, hatta ibadat dia pun dia tak tahu nak sahkan macam mana. Ni bagi dia ni hukum mengaji fiqh wajib ke sunat? Kita kata apa ni? Wa hukmu syari' fi hukum mengaji fiqh. Jadi hukum mengaji fiqh daripada syariat. Apa dia? Al-wujubul aini, wajib aini. Maksudnya wajib setiap orang, atas setiap orang wajib. Tak terlepas seorang pun. Siapa-siapa yang dah baligh, capai umur baligh, wajib atasnya mengaji ilmu fiqh. Setiap orang dituntut. Itu dinamakan aini. Bukan dituntut secara umum, tak, atas setiap individu yang telah mencapai umur baligh, yang tak reti apa-apa lagi. Tapi wajib belajar ni, takkan dia kata wajib belajar 4 mazhab terus, ataupun wajib mengajar rubuk ibadat, rubuk munakahat, rubuk jenayah, habis semua wajib belajar. Tak. Yang wajib belajar ni sikit je. Apa sikit tu? Ada sebut dalam kitab ni. Yang sikit tu fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Ya, mengaji ya pada ilmu-ilmu dan perkara-perkara yang tergantung atasnya sahnya ibadat, ataupun sahnya muamalah, ataupun sahnya nikah, munakahah. Itu pun tengok pada waktu. Kalau yang berkait dengan bab solat, maka kena mengajilah tiap-tiap hari, sebab solat tiap-tiap hari, wuduk pun tiap-tiap hari, buang nak cebok pun tiap-tiap hari. Itu memang kena mengaji tunggu lumus. Tapi kalau haji, bukan tiap-tiap hari, setahun sekali. Jadi nak pergi haji tu barulah wajib mengaji, masuk khusus. Bab puasa pun sekali setahun. Nak dekat-dekat puasa tu, Syaban tu, masuklah kelas mengaji bab puasa. Bukan start balik wajib mengaji bab puasa, tak. Ya, start balik wajib mengaji bab haji, pening kepala. Mekah pun tak tahu tahap benda jalan Arafah, dia terbalik kurang. Ya tak, tengok step. Dia ada waktunya. Baik. Wal muamalah, begitu juga muamalah orang yang tak untuk rumah. Kerja dia rumah mengajar. Dia apa orang kata, mengajar, contoh mengajar tajwid Al-Quran. Wajib tak mengaji bab muamalah? Tak wajib lah. Sebab dia bukan jual beli. Melainkan kalau orang nak masuk jual beli, sebelum jual beli, masuk jual beli, nak jual apa-apa, bisnes ke apa, mengaji dulu. Takut dia buat benda tak sah, ni haram makan duit orang lain. Takut. Macam tu. Nak menikah, mengaji daripada balik lagi, umur 9 tahun 10 tahun mengaji buat nikah, buka, masya-Allah. Rukun pertama, rukun kedua. Ya, tak wajib. Ya, mengaji sampai waktu. Nak nikah bila? Bulan 1 tahun depan. Mengaji tahun ni, akhir tahun ni mengaji. Masuk khusus. Itu sebab dia orang buat khusus, masuk 3 hari khusus sebelum nikah. Itu. Ya, kalau tak tahu langsung wajib masuk tu. Tak nak masuk apa kena bayar. Wajib, kalau mampu bayar masuk. Nak nikah ni takut ada benda yang haram dilakukan, tak perasan. Baik. Jadi itu ini wajib atas setiap manusia mengaji, tapi mengaji kadar yang mengesahkan ibadat dia. Kadar yang mengesahkan muamalat, kalau dia jual beli, kalau dia buat sewa, kalau dia, ataupun kadar yang mengesahkan nikah kalau nak menikah. Dah kalau tak nak menikah, tak ada masalah, tak wajib belajar bab nikah. Kalau orang tanya macam mana sah ke tak nikah ni, tanya orang lain, sebab saya tak tahu. Wajib ngaji, tak wajib, saya tak nak nikah. Contohnya. Okey, baik. Dan kalau orang tanya, jangan jawab, haram jawab sebab tak tahu. Baik. Seterusnya, ini hukum pertama, wajib aini. Setiap individu wajib qadar yang mengesahkan 3 perkara ni, ibadat, muamalat, munakahat, mengikut waktu. Yang hukum kedua, Musannif sebut 3 hukum. Hukum yang kedua iaitu kifai, wajib tapi fardu kifayah. Kalau ada sebahagian makhluk, sebahagian hamba Allah yang mengaji dah, yang lain tak wajib mengaji. Macam mana tu? Ada ke? Ada ilmu tu. Fima zada ala dhalik ila bulugh darajatil fatwa. Dalam kampung Sungai Udang, ataupun dalam kampung Pokok Mangga. Kampung ke taman? Kampung Pokok Mangga.
Memang dalam kampung ni dah ada dah sebahagian makhluk hamba Allah yang mengaji ilmu fiqh. Mengaji ilmu fiqh bukan tahap fardu ain tadi, tak, atas lagi. Sampai boleh mengajar orang. Ya, dalam kampung Pokok Mangga ni ada dah yang mengaji sampai tahap boleh mengajar orang. Sampai tahap boleh keluarkan fatwa. Sampai tahap maka cukup kan dia. Yang lain wajib mengaji tapi setakat fardu ain cukup lah. Tak syarat sampai nak jadi fatwa, nak jadi ahli majlis fatwa, nak jadi alim mengajar orang, tak syarat. Tapi boleh, tak ada masalah ilmu. Ya. Kalau ada seorang cukup. Tapi seorang letih dalam misalnya sini ada bantunya. Jadi sebahagian, maksud sebahagian seorang pun tak boleh dalam satu kampung. Baik, kalau ada sebahagian makhluk yang membangunkan perkara ini maka cukup. Perkara-perkara yang tambah daripada fardu ain tadi. Bukan setakat tahu untuk diri sendiri tapi boleh mengajar orang, boleh dakwah, boleh jadi mufti. Itu kena ada, wajib ada walaupun seorang dalam kampung tersebut. Dalam kawasan yang diwajibkan ada mufti, wajib. Sebab mufti ni wajib ada Mufti wajib ada. Ya, mufti wajib ada dan qadhi pun wajib ada juga. Kalau tak dosa pun tempatan tu. Dah ada orang alim tapi tak dinaikkan. Tak apa biar tu. Biar orang lain tak boleh. Dia mufti ni wajib ada. Tak payah mufti kot, tanya dia pergi ngaji cukup lah. Tak boleh. Memang kena ada mufti. Mufti kena ada, qadhi pun kena ada juga. Mufti ni ya, ulama kata setiap 2 marhalah kena ada. Setiap 2 marhalah kena ada mufti. Setiap 2 marhalah. Tapi kita Malaysia dah ada kan. Setiap negeri alhamdulillah. Memang kena ada. Tak apa kot. Negeri Melaka tak payah mufti kot. Negeri lain tak boleh, kena ada mufti. Kena ada. Wajib atas manusia melantik mufti. Ahli majlis khas lah, lantik mufti. Setiap 2 marhalah ulama kata. Jadi setiap negeri itu kadang ada 2 marhalah, kadang kurang 2 marhalah. Tapi setiap negeri kan ada lebih 2 marhalah. So, baik. Qadhi dia kena ada dalam jarak yang lebih rendah, iaitu masafatul adwa. Dipanggil masafat al-adwa. Masafah adwa ni kalau kita mengaji dalam bab muamalat, waktu pagi kita lepas main subuh start keluar, ya, pergi ke mahkamah dan mengemukakan bukti-bukti yang ada atas masalah yang dia nak syarahkan kat mahkamah tu lah, yang dia nak kemukakan kat mahkamah tu, bukti sana saksi sini. Dah selesai balik rumah sampai dekat-dekat maghrib. Baik, start subuh buat kerja macam tu sampai kat maghrib. Berapa jam ni kalau dalam perjalanan? Kalau kita berjalan ya, berapa jam agak-agak? Kalau siang sampai maghrib berapa jam? Lebih kurang 12 lah. Lebih kurang 11 jam. Jadi contoh kat sini kita jalan 11 jam, jalan kaki 11 jam sampai kat mana? Sampai kat situ kena ada qadhi. Lepas tu jalan pula 11 jam. Sampai kat sana 11 jam, ada qadhi, kena ada qadhi. Macam tu hukum sunnah. Macam tu. Baik. Baik, ala kulli hal, qadhi pun dah ada, mufti pun dah ada kat Malaysia, alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, jadi orang alim kena ada. Maksud orang alim ni orang yang boleh mengajar orang sampai ke darjat mufti. Yang ketiga sunat. Sunat mengaji fiqh, sunat. Tapi jangan takat sunat ni, maksud sunat ni ialah tambah daripada yang tadi. Dah ada semua mufti, dah ada qadhi, dah ada orang alim, dah ada dah. Nak mengaji juga sampai jadi mujtahid. Boleh sunat, tafadhal, sunat tak masalah. Sunat. Nak jadi alim dari mufti lagi, tafadhal, tak ada masalah. Pergilah ngaji. Pergi ngaji, tak ada masalah. Sunnah pula tu. Sunnah. Ya, tapi kita ni umur tak apa nak panjang mana. Dilepas dah mengaji tu dah hasil ilmu yang boleh membawa manusia kepada Allah, dah teruskan. Mengajar. Jangan kata umur tu habiskan dengan mengaji tanpa ada mengajar sikit pun. Rugi juga tu. Rugi. Ya, rugi juga. Baik, kita mengaji sekadar yang kita boleh mengajar orang, ngajar, sambung ngaji. Ngajar, mengaji, tak ada masalah. Baik, selesai. 3 hukum mengaji fiqh. 3 ya. Tak ada haram, tak ada. Haram ada mengaji fiqh. Mengaji fiqh.
Ya, itu kalau kita nak perincikan lagi adalah kita ngaji fiqh ni sebab nak sesatkan orang. Haram lah, itu atas niat dia. Ya. Sebab ulama kata fiqh ni dia ada dua. Fiqh yang memberi manfaat kepada manusia dan fiqh yang memberi mudarat kepada manusia. Fiqh yang beri mudarat kepada manusia ni haram kita sebut kat manusia. Sebab apa haram? Sebab dia akan menjadikan manusia itu meringan-ringankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak boleh. Memang jelas ulama sebut dalam kitab, tak boleh kita ajarkan ilmu fiqh yang mana akan mendorong manusia, membawa manusia kepada meringan-ringankan hukum Tuhan. Ini kalau kita sebut benda tu tanpa ada darurah dan hajah, haram hukum. Tak boleh. Tak boleh. Banyak benda tak boleh sebut lah, tak boleh sebut. Nak sebut tak boleh, jangan tak boleh sebut. Sebab tak ada darurat, tak ada hajat. Melainkan ada darurat, ada hajat. Jumpa personal, peribadi, ada orang tanya macam ni apa, tak boleh buat macam ni. Bagi tu bagi pendapat, ada pendapat. Dah susah sangat nak macam ni, bagi ada pendapat senang sikit. Bagi. Tak boleh secara umum macam ni. Apa ni, buatlah macam ni, buatlah macam ni. Padahal dia tu tak mana-mana pendapat. Tak boleh. Ulama kata haram. Kalau ada orang tanya tentang ilmu fiqh, kita kena bagi pandangan yang mu'tamad, pandangan yang jumhur ulama. Kalau tidak dan kita tak terangkan, maka itu haram, tak boleh. Sebab dia memperingan-ringankan, melainkan ada hajat dan darurat. Baik, seterusnya yang ke-8, wa nisbatuhu ila sairil ulum al-mughayirah. Apa nisbah dia? Ilmu fiqh dengan ilmu lain, ya kan? Nisbah yang ke-8 ya. Sini 7 kali. Sini kata hubungan dengan bidang ilmu lain. Maksudnya fiqh dengan ilmu lain ni apa nisbah dia? Hubungan dia apa? Adik-beradik ke macam mana? Tidak. Dia semuanya ilmu fiqh, hadis, tafsir, tauhid, apa semua tu, mantik, nahwu, semua tu memanglah ilmu. Tapi secara khusus fiqh dengan ilmu tauhid memang berlainan. 100% berlainan. Tauhid dengan tafsir memang berlainan. Itu maksud mughayarah. Mughayarah ni berlainan, tak ada hubung kait langsung. Tak ada hubung kait. Wa fadluhu, dan apa kelebihan ilmu fiqh dibanding dengan ilmu lain? Tengok tu ilmu fiqh, fa waqanuhu ala sairil ulum, ya tingginya ilmu fiqh ni melebihi atas segala ilmu. Kerana dia kesimpulan daripada al-kitab was sunnah. Ialah itu maksudnya fawqan, lebih tinggi daripada segala ilmu, yang melainkan ilmu tauhid yang berkait dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab manusia selepas baligh dia wajib mengenal Allah sebelum apa-apa. Wajib mengenal Allah dahulu sebelum apa-apa. Baik. Dan yang ke-10-nya, siapakah yang mengarang fiqh? Dan siapakah yang meletakkan ilmu fiqh atas muka bumi ni sehingga dipelajari sampai sekarang? Yang meletakkannya, yang mengarangnya, yang membuatnya memanglah hakikatnya Allah. Tapi di sini nisbah kerana kepada yang membangunkan fiqh, iaitu humul a'immah al-mujtahidun, mereka yang ulama-ulama mujtahid. Sebab mereka yang membangunkan kerja-kerja ni. Walaupun yang meletakkan hakikinya Allah, sebab mujtahid pun ambil dalam Quran juga, ambil dalam sunnah juga, betul. Itu yang hakikinya. Secara majaz dinisbahkan kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka lah yang betul khusus, yang berijtihad, yang buat kerja. Jadi nisbah kepada mereka. Baik. Macam kita lah karang kitab. Kita karang kitab tentang tasawuf. Ya. Siapa pengarang? Yang meletakkan ilmu dalam kitab ni siapa dia? Memanglah hakikatnya kata memang Allah dan Rasul. Sebab kita pun kadang ambil daripada Quran dan sunnah, nakal macam tu. Ataupun ambil daripada ulama-ulama yang sebelum ni. Takkan kita kata pengarangnya ialah ulama Imam Nawawi. Padahal kita tulis, takkan tulis Imam Nawawi kot. Takkan tulis Allah wa Rasulullah. Ya, nisbahkanlah supaya lebih senang faham. Ya, pengarangnya ada Al-Faqih fulan dan fulan. Ya. Itu sebab apa? Sebab dia yang buat kerja, dia yang tulis, dia photostat, dia buat apa semua. Itu nisbah majazi. Baik. Jadi alhamdulillah, ya selesai 10 perkara. Sekarang ni kita dah boleh faham dah apakah fiqh yang kita akan belajar. Rupanya memang luas. Ilmu, ulama kata ilmu yang cabangnya tak ada
orang kata tak ada had, ya, tak ada batas, ialah fiqh dan ilmu tasawuf. Fiqh dan tasawuf, cabang dia tak terbatas, dia banyak cabang dan tak ada penghujung. Cari sampai kiamat tengok banyak masalah-masalah baru yang timbul. Tasawuf pula macam mana? Sebab apa dia kata cabang dia tak terbatas? Ya betul. Ya? Kadang kita ni muamalah dengan Allah, banyak adab dia. Muamalah dengan makhluk, kadang makhluk yang kita muamalah ni orang besar, ada orang kecil, orang tua, orang muda, ya, dalam situasi macam ni bagaimana kita nak buat? Jadi banyak cabang. Baik. Jadi alhamdulillah selesai kita daripada 10 perkara yang wajib dan lazim atas setiap individu yang nak belajar tentang apa bidang ilmu pun wajib mengetahui 10 perkara. Maksud dia kena mengetahui 10 perkara yang mengikut kaedah yang diletakkan oleh ulama. Dan fiqh yang kita akan belajar ialah fiqh mazhab Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i pun kena mengaji, itu pun dah payah. Jangan masuk mazhab lain lagi, pening kepala. Yang mazhab Syafi'i pun begitu, ya. Ringkas ni pun dah kena faham betul-betul dah. Perlu mengaji. Berpeluh. Mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, dia dilahirkan di Baghdad dan di waktu kecil pergi ke Mekah dan berterusan di Mekah menuntut dengan syekhnya yang mulia, iaitu Syekh Muslim bin Khalid Az-Zinji, mufti Mekah ketika itu. Lepas dah alim, pindah ke Madinah pula mengaji dengan tok guru yang kedua, Imam Malik bin Anas, ngaji. Ya, dua-dua tok guru ni, tok guru kat Mekah, tok guru kat Madinah, dua-dua bagi izin kepada Imam Syafi'i untuk berifta. Orang zaman dulu dia tak boleh ifta melainkan dah sampai rutbatul ijtihad. Rutbatul ijtihad. Cuma yang ada mazhab ni Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Muslim Khalid Az-Zinji tak ada mazhab, tapi mujtahid sebab dia mufti. Dia tak ada mazhab sendiri. Ya. Jadi Imam Malik bagi dia izin. Ketika tu umur Imam Syafi'i sangat kecil, ya. Khatam Quran 30 juzuk lancar macam komputer, umur 7 tahun. 7 tahun. Lepas 7 tahun khatam apa pula? Khatam kitab Muwatta tebal tu. Kitab Yaqutul Nafis tu, tengok kitab tu. Kitab Muwatta, kalau tengok kitab Muwatta dia memang satu jilid, tapi tebal dia macam dia lebih sikit. Umur 10 tahun dah khatam dah kitab, hafal. 10 tahun. 10 tahun dah hafal kitab hadis, beribu hadis dalam tu hafal umur 10 tahun. Umur 15 tahun dilantik menjadi boleh diberi ifta kepada makhluk. Sebab apa? Sebab dah sampai kepada darjah ijtihad. Nak bagi fatwa buka Al-Quran, istinbat hukum. Istinbat buka hadis, istinbat hukum. Umur apa je? 15 tahun. 15 tahun. Ya, 15 tahun. Form 3. Tingkatan 3. Tingkatan 3 boleh bagi fatwa. Ya Rabbi. Ya, jauh beza. Kita kena ada insaf sedari. Ya. Ya. Tingkatan 3 dah boleh bagi ifta, dah bagi fatwa. Bagaimana cerdiknya. Ini adalah mukjizat Nabi yang zahir pada sebahagian umat. Mukjizat Nabi yang zahir pada sebahagian, semua ni kemuliaan Nabi semua. Kemuliaan Nabi SAW. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i, Al-Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i. Dan mazhab beliau lah yang tersebar seluruh dunia. Yang lain ada, tapi paling banyak dan yang dilaksanakan mazhab Imam Syafi'i. Banyak ulama, banyak kitab. Istimewanya banyak ulama, kitab pun banyak. Banyak ulama dan banyak kitab. Imam Syafi'i. Dan meninggal beliau lahir pada 150 Hijrah lahir. Meninggal 204 Hijrah. Umur beliau sangat muda kat dunia ni. 54 tahun dia hidup 54 tahun. Tapi ilmu yang telah infak, yang telah diberi kepada manusia, usaha ni masya-Allah sampai kiamat. Tak putus-putus. Dan beliau istimewanya ada 2 mazhab. Ulama lain semua satu mazhab. Imam Malik satu mazhab, Imam Syafi'i 2 mazhab. Sebab satu mazhab dia di Baghdad. Ya, di Baghdad. Selepas itu pergi Mekah balik Baghdad sebulan, pergi ke Mesir buat mazhab baru pula. Sebab dia ijtihad, daripada kecil dah ijtihad dah. Kecil dah mujtahid. Ya, tapi lepas tu dia dah besar sikit, dah lebih alim, dia kata pendapat ni tak boleh. Pendapat yang lain. Jadi dia pergi Mesir itu banyak benda yang pendapat baru Imam Syafi'i, mazhab jadid dipanggil.
Yang tu mazhab Qadhi. Sebab dia kecil dah mujtahid dah. Ulama lain tak besar pun jadi mujtahid, tapi Imam Syafi'i kecil. Jadi apa kecil tu dah ada pendapat yang keluar, dan dah ramai nak murid Baghdad semua mengaji kat dia. Tapi dah makin dewasa, makin lama dia pindah, dan dia tengok balik Al-Quran Sunnah, ada dah tukar. Boleh, tak ada masalah bagi ulama yang mujtahid. Tukar pula mazhab baru di Mesir dan meninggal di Mesir. Itulah Imam Syafi'i. Kita nak baca banyak perkataan-perkataan hikmahnya, dan tarikh hidup dia sangat banyak. Kalau kita baca, memang kita mengakulah tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Kita hanya ada ni dan hanya sampaikan. Hukum ada dalam kitab, kita mengaji, kita sampaikan, cukup. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukup sekadar daripada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung pada bulan akan datang, insya-Allah. Jadi kita sudah majlis kita sebagai kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.